Dan sesungguhnya seorang lelaki di antara mereka berpagi-pagi lalu berkata, wahai keluargaku, ingat anak yatim kalian, ingat anak yatim kalian. Wahai keluargaku, ingat orang-orang miskin kalian, ingat orang miskin kalian. Wahai keluargaku, ingat jiran-jiran kalian, ingat jiran kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billahi masyaallah. Kullu ni'matin minallah masyaallah. Al khairu kulluhu biyadillah masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Syukur kita rafa' ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia rahmat berkat, taufik, hidayah dan izin daripada Allah Ta'ala dapat kita bersama-sama berada di rumah Allah, beriktikaf di dalamnya pada Sayyidul Ayyam, ya, hari yang mulia daripada hari dalam seminggu penghulu kepada hari, iaitulah hari Jumaat. Dan kita juga berada pada hari yang mulia yang dinamakan sebagai hari Ashura. 10 hari bulan Muharram dinamakan sebagai hari Ashura. Di dalam bulan mulia bulan Muharram yang merupakan salah satu daripada bulan-bulan haram yang 4 yang Allah Ta'ala melipat gandakan kepada ganjaran amalan-amalan soleh yang dikerjakan di dalamnya. Mudah-mudahan kita tidak terlepas daripada kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita pada hari-hari yang mulia ini. Dua amalan utama yang dianjurkan kepada kita untuk kita buat pada hari Ashura. Yang pertama adalah puasa. Secara umumnya bulan haram tu memang disunatkan puasa lah. Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dan baginda Nabi SAW menyebutkan afdalus siyam ba'da Ramadan syahrillahil Muharram. Bulan yang paling afdal kalau nak puasa sunat lepas daripada Ramadan adalah bulan Muharram. Bulan ni lah banyak pahalanya dilipat ganda oleh Allah Ta'ala. Dan dalam satu hari daripada bulan Muharram itu ada yang dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harapan baginda, saumu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffir as-sanah qablaha. Puasa pada hari Ashura itu aku harapkan daripada Allah Ta'ala dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Jadi hari ini disunatkan kita berpuasa. Mungkin sebahagian kita berpuasa, sebahagian lagi tidak berpuasa. Tapi sangat-sangat dianjurkan jadi tempat untuk Allah Ta'ala kafarahkan dosa-dosa kita satu tahun. Harapan untuk kita pada amal ibadah pada hari ini. Dan sunat juga digabungkan sehari sebelum atau sehari selepas. Semalam dengan hari ini ataupun hari ini dengan besok. Besok payah sikit lah sebab hari Sabtu. Hari Sabtu kenduri banyak. Jadi semalam tu cantik lah. Khamis Jumaat. Khamis boleh gabung dengan puasa Khamis. Hari ni Jumaat jatuh Ashura. Ala kulli hal, kalau terlepas tahun ni, tahun-tahun yang akan datang kena azam lah. Lock dalam kalender siap-siap. Sebab
puasa-puasa yang istimewa macam ni datang setahun sekali je. Hari Arafah, 9 Zulhijjah, kena lock dalam kalender. 10 Muharram, ya, kena lock dalam kalender. Baik. Amalan yang kedua yang boleh dilakukan pada hari Ashura adalah tausiah ataupun meluaskan belanja kepada ahli keluarga. Ya, man wasa'a ala ayalih. Kata Nabi SAW, wasa'allahu rizqahu as-sanah kulliha. Siapa yang luaskan belanja dia, ya, kepada ahli keluarga dia pada hari Ashura, ya, maka Allah Ta'ala akan meluaskan belanja ataupun meluaskan rezekinya, ya, sepanjang tahun. Jadi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, aku telah mencubanya dan ia benar-benar berlaku. Hari ini bagi belanja lebih sikit dekat ahli keluarga. Isteri kita, anak kita ni sempat lagi lah petang ni bawa pergi shopping. Belikan, kalau biasa anak-anak dibelikan mainan di kedai RM2, hari ni bawa dia kedai RM4. Lebih sikit lah. Bagi lebih sikit. Wasa'a ala ayalih. Dia luaskan sikit belanjanya pada ahli keluarga. Selalu beli ikan sardin. Hari ni belilah ikan siakap. Lebih sikit. Tapi lebih kurang je lah. Hari tu saya beli sardin pun RM22 sekilo. Boleh tahan sardin pun dah jadi kayangan dah. Siakap RM24. Dekat-dekat je. Dah cuba mengatasi dah. Sardin dengan siakap dah lebih kurang. Lepas ni orang minta dekat kedai lah, sardin 3 rasa. Ala kulli hal, belanjalah lebih sikit, ya, untuk ahli keluarga, dan kita berdoa pada Allah Ta'ala, ya, mudah-mudahan sepanjang tahun rezeki kita dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 2 amalan yang boleh dibuat pada hari Ashura. Kita baca sedikit insya-Allah sementara kita tunggu masuk waktu Jumaat, hadis Nabi SAW daripada kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa bihi ilahi qala hadatsana Musa qala hadatsana Hamzah ibnu Najih Abu Umarah qala sami'tu Al-Hasan yaqulu laqad ahidtu al-muslimin wa inna ar-rajula minhum la yusbihu fayaqulu ya ahliyah ya ahliyah, yatimakum yatimakum ya ahliyah ya ahliyah, miskinakum miskinakum ya ahliyah ya ahliyah, jarakum jarakum, wa usri'a bi khiyarikum wa antum kulla yawmin tardaluna tardaluna, wa sami'tuhu yaqul wa idha syi'ta ra'aitahu fasiqan yata'ammaqu bi 30,000 ila an-nari ma lahu qatalahu Allah ba'a khalaqahu min Allah bi thamanin anzin, wa in syi'ta ra'aitahu mudayyan murabbadan fi sabili syaitan la wa'idha lahu min nafsihi wala minan nas. Daripada Hamzah ibnu Najih Abu Umarah, dia berkata, aku telah mendengar Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku telah hidup bersama kaum muslimin, yakni pada zaman sahabat dan tabi'in. Yang ini disebut dalam hadis sebagai khairul qurun, kurun yang terbaik, salafus salih, sahabat tabi'in. Kata Sayyidina Hasan, aku dah hidup zaman mereka lah, duduk dengan sahabat, duduk dengan tabi'in, kaum muslimin. Dan sesungguhnya seorang lelaki di antara mereka berpagi-pagi lalu berkata, wahai keluargaku, ingat anak yatim kalian, ingat anak yatim kalian. Wahai keluargaku, ingat orang-orang miskin kalian, ingat orang miskin kalian. Wahai keluargaku, ingat jiran-jiran kalian, ingat jiran kalian. Jadi ini 3 benda yang pada zaman salafus salih menjadi concern dalam hidup mereka. Sentiasa dijadikan nasihat kepada ahli keluarga. Jangan lupa jiran kita, tengok-tengok sikit mana orang miskin dekat sekitar rumah kita, di kampung kita.
Tengok cari anak-anak yatim mana jangan sampai tak dapat bahagian daripada kehidupan pendidikannya. Ini sentiasa dipesan kepada ahli keluarga. Sunnah para salaf beginilah. 3 ni pastikan kita pun amal juga. Jadikan peringat pada ahli keluarga. Mana orang yatim nak dibantu cari. Mana orang-orang miskin, jiran-jiran. Jiran ni tak semestinya miskin lah. Kalau namanya jiran, dia miskin ke, dia kaya ke, dia tetap dapat hak untuk diperlakukan dengan kebaikan. Kan? Waktu berlalu dengan cepat, kata Sayyidina Hasan. Kemudian mewafatkan orang-orang yang terbaik di antara kalian. Dan setiap hari kalian semakin hina dan semakin hina. Begitulah sebenarnya kalau kita ikutkan zaman yang terbaik itu adalah zaman baginda Nabi SAW. Makin jauh dengan Nabi zamannya, maka akan makin kurang lah. Ilmunya pun kurang, amalannya pun kurang, ketulusan hati mereka, iman, kekuatan iman mereka, macam tu lah. Makin kurang sampailah akhirnya hari kiamat. Kiamat tu paling kurang lah. Habis lah. Iman orang pun habis lah pada waktu tu. Jadi walaupun orang jahat ni setiap zaman memang ada, tapi semakin ke belakang semakin banyak lah, semakin bertambah. Kadang-kadang benda-benda yang kecil pun boleh jadi sebab kepada pertikaian, permusuhan, pergaduhan, atau boleh bawa kepada pembunuhan, kan? Untuk dapatkan sedikit bahagian daripada dunia, ramai yang sanggup gadaikan maruah, gadaikan agama. Itu semakin akhir zaman semakin banyak perkara-perkara yang seperti itu berlaku. Dan aku juga telah mendengar dia berkata, sekiranya engkau hendak melihatnya dalam keadaan fasik, dia terjun ke neraka untuk mendapatkan 30,000 sama ada dinar atau dirham. Apa yang terjadi dengannya? Semoga Allah Ta'ala memeranginya kerana dia telah menjual bahagiannya dari Allah dengan harga seekor kambing, yakni harga yang sangat murah. Ini yang kita sebut tadi. Ada orang penunggang agama, dia jual agama dia dengan benda yang sangat murah. Nakkan boleh makan seharian yang tak seberapa tu, nipu orang, ambil rasuah, dapatlah 20,000, 30,000 ringgit, kan? Tapi cerita akhir zaman ni, orang gadai maruah, gadai agama, kadang-kadang tu hanya dengan harga seekor kambing. Zaman dulu seekor kambing ni murah lah. Hari ni pun tak mahal mana lah, 600, 700. Nak dapatkan bawah 1,000 ringgit pun kadang-kadang orang sampai bergolok gadai dia punya agama, tinggal semayang, lupa Tuhan, hilang agama, macam-macam benda. Dan sekiranya engkau mahu melihatnya tersesat, beralih ke jalan syaitan, tidak ada nasihat baginya daripada dirinya sendiri dan juga tiada daripada orang lain. Ni kita minta Allah lindunglah daripada diri kita, ahli keluarga kita sedemikian. Orang kalau Allah dah tutup hatinya, agama tu dia buat jadi stepping stone saja untuk dapat apa yang dia nak dapat, bahagian daripada dunia, maka dia telah beralih ke arah jalan syaitan. Dan disebutkan di sini tak ada nasihat baginya daripada diri dia sendiri, maknanya nak timbul kesedaran daripada dia tu sendiri memang tak ada lah. Apatah lagi nasihat daripada orang lain. Kalau orang lain nasihat pun, istilah kita tak makan saman lah. Walaupun dia makan nasi, saman dia tak makan, tapi istilahnya nasihat pun tak guna. Kalau kita cakap pun dia akan betah balik, dia akan lawan balik. Walaupun yang kita nasihat itu adalah untuk kebaikan dia, tapi dia takkan boleh terima itu sebagai satu kebaikan. Untuk dirinya, dia akan mengatakan bahawa aku lebih pandai daripada kamu, aku hidup lebih lama daripada kamu, aku itu, aku ini.
Jadi kalau orang nak nasihat untuk kebaikan dia, untuk dia keluar daripada kancah dosa dan maksiat, dia tetap mengatakan dia yang terbaik, dia yang tahu apa yang dia buat, tak makan nasihat, memang payahlah. Akhirnya daripada diri sendiri pun tak ada kesedaran, daripada orang lain pun tak ada alert, ya, tidak ada rasa nak muhasabah, ya, kepada apa yang disebut oleh orang. Kadang-kadang nasihat ni orang bagi dengan sebaik-baik keadaan yang penuh dengan hikmah. Tapi nasihat yang berhikmah pun kita payah nak terima. Nasihat daripada kawan kita sendiri, kita kata dia adalah satu kebencian, satu kutukan. Sebenarnya nasihat daripada kawan adalah baik. Tapi selalunya kawan ni masih nak menjaga hati lagi. Dalam dia nasihat tu masih, apa nama istilah dia, berbasi-basi lagi lah. Takut kawan kecil hati dan sebagainya. Jadi kadang-kadang nasihat daripada kawan masih belum cukup persen kejujurannya. Masih belum cukup. Dia masih ada yang dia reserve lagi. Sebab kawan. Ya. Tapi kalau nasihat daripada musuh pun dia abaikan, yang tu lebih teruk lah. Sebab musuh ni biasanya dia tidak mahu melainkan kehinaan dan keburukan kita. Musuh ni kalau boleh dia nak kita jatuh. Tapi kalau dia sebut sesuatu kelemahan kita, sepatutnya yang itu kita kena ambil berat, ya, sebagai nasihat. Sebab apa? Sebab dia jujur. Dia kalau cakap buruk tentang kita, boleh jadi benda yang dia cakap tu adalah jujur. Kawan baik kita mungkin dia tak sebut keburukan tu sebab nak jaga hati kita. Jadi terkadang komen-komen ataupun kritikan-kritikan daripada musuh, ya, itu adalah sangat-sangat jujur kalau kita boleh ambil dan ambil dia sebagai satu kritikan yang membina untuk ubah diri sendiri ke arah kebaikan. Tapi begitulah, sampai satu masa, ya, orang-orang semakin hujung, dipanggil banyak, kehidupannya semakin ananiah. Ananiah ni selfish kan. Yang tu yang disebut tadi, sabilus syaitan. Jalan syaitan tu lah ananiah. Orang bila masing-masing dengan kehidupan masing-masing dah tak peduli kaum muslimin yang lain, dah tak pernah ada rasa sensitif tengok orang miskin, orang susah, tak pernah ada rasa kesian tengok anak yatim, ya, jiran dia pun tak peduli, nafsi-nafsi lah, kau rumah kau, aku rumah aku, rumah kau terbakar, aku peduli apa, yang penting rumah aku selamat, ya. Jadi semua hidupnya ananiah, sendiri sahaja, sendiri-sendiri. Ananiah ni sifat siapa? Itu yang disebut sabilus syaitan, ya, sebab syaitan bila disuruh sujud kepada Adam alaihissalam, syaitan kata ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, kenapa aku perlu tunduk hormat kepada dia? Jadi dia ananiah, dia selfish. Lalu Allah Ta'ala pun, ya, melaknatnya dan menghalaunya keluar daripada syurga. Wabihi ilahi qala haddathana Musa qala haddathana Salam ibn Abi Muti' an Asma ibn Ubaid qala qultu li ibn Sirin indi yatimun qala isna' bihi ma tasna'u bi waladik idribhu ma tadribu waladak. Daripada Asma ibn Ubaid, dia berkata, aku telah berkata kepada Ibnu Sirin rahimahullah, aku mempunyai seorang anak yatim. Lalu Ibnu Sirin berkata, berbuatlah kepadanya seperti apa yang engkau perbuat kepada anakmu, dan pukullah dia seperti mana engkau pukul akan anakmu. Maksud di situ adalah didik. Anak yatim ni walaupun bukan darah daging dia, termasuk juga dalam ni anak murid lah. Sebab tu orang dulu-dulu bila dia serah anak dia kepada madrasah, dia serah pada Tok Guru. Tok Guru aculah, ya, macam mana pun anak saya ni supaya dia boleh jadi orang, ya, di masa akan datang. Dulu tu begitu. Tok Guru pun dia rotannya duk bergantung lah, jarang turun. Selalu kalau jadi apa-apa dia tunjuk, dia tengok kan. Jelingnya kita pun faham lah. Rotan tu ada tapi jarang turun. Tapi sekali dia turun, memang merana lah, ya, sekali dia turun. Jadi pukul tadi disebutkan oleh Ibnu Sirin, ini seorang tabi'in, boleh pukul anak, ya, tapi tujuan untuk mendidik. Bila
dia nampak anak murid ataupun anak yatim tadi macam anak dia sendiri, tak sangguplah nak tibai teruk-teruk. Sepatutnya darah daging sendiri. Mungkin kalau ada sentimen pun, ni bukan anak betul aku, bukan anak kandung. Ya, tetapi dia di bawah penjagaan orang itu. Ya, anak murid begitu juga, dibagi amanah dek. Mak bapak budak tadi bagi pada tok guru didiklah dia dalam tempoh dia duduk di sini. Ya, jadi kalau tak ada salah pasal apa ditibai kawan tu. Yang sekarang pula dia jadi tempat lepas geram. Sampai berbirat-birat lah budak tu. Salahnya tak ada apa pun. Tak kena juga. Ya. Kalau dulu tak akanlah dipukul anak itu, melainkan untuk tujuan tarbiyah. Dan tarbiyah ni mak bapak pun kena tahulah. Ya. Ada tempat kena keras, ada tempat boleh lembut. Kan begitu. Tapi antara kepincangan lah ya, dekat nak akhir zaman ni kan semua zaman pincang saja. Dajjal tu digambarkan matanya satu. Ya, pasal apa? Pasal akhir zaman tu dia bawa kepincangan. Yang sepatutnya baik dia kata jahat, yang sepatutnya jahat dia kata baik. Yang orang patut buat orang tak buat, yang tak dibagi buat, yang itu yang orang buat. Jadi terbalik habis. Jadi terbalik habis. Syurga umpama neraka, neraka umpama syurga kan. Kehidupan pada zaman tu kita tak boleh nak bayang lah. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Tapi bibit-bibitnya pada hari ni sudah berlaku lah. Anak kan Allah bagi amanah, suruh besarkan, bagi makan, pakai, jaga elok-elok, sayangi dia. Orang sekarang anak sendiri pun habis tak nampak dah kasih sayang. Kalau dulu tak sayang ni, kalau drama-drama Melayu dulu anak tiri lah. Cerita apa? Ikan kaloi tu. Cerita kalau anak tiri ni jadi drama memang kena dera je lah. Anak sendiri dibagi kelebihan, jadi anak mah. Kan jadi anak mah. Tapi sekarang tak kira dah. Anak sendiri pun kadang-kadang orang kita tak sanggup tengok apa mereka buat pada anak sendiri. Kasih sayang hilang. Mak bapak yang patut diamanahkan untuk jaga anak, yang itu yang khianat. Yang jadi sebab kepada teruknya anak-anak dia. Pendidikan agama tak dibagi, dibiarkan, kehidupannya tak tentu hala, bapa ataupun mak dah tak bertanggungjawab nak cari nafkah untuk anak-anak. Buat anak pandai, ramai anak, tapi cari kerja tak, kerja ngisap dadah. Dua-dua mak ayah ngisap dadah. Anak-anak terabai. Jadi apa? Banyak berlaku sekarang. Amanah tu patut dah jadi anak, kena besarkan anak, cari kerja elok-elok. Tapi terbalik, orang pun dah tak mau cari kerja. Orang yang sihat banyak duduk minta sedekah saja. Orang yang tak sihat tengok susah payah pula cari duit siang malam bekerja. Jadi banyak benda pada hari ni kita tengok terbalik. Terbalik. Itu semua bibit-bibit lah nak berada di akhir zaman. Antara benda yang terbalik tadi itulah mak bapak tadi dengan anak, ataupun guru tadi dengan anak murid. Anak murid tadi dibagi amanah dek mak ayah, ni saya serah anak saya untuk dididik oleh tuan guru. Tak tunai pula amanahnya. Tuan guru pula mengajar pun tak mengajar. Anak tu jadi apa di sekolah tu pun tak tahu. Kemudian tak ditarbiyah dia. Macam-macam hal. Macam-macam hal. Bab yang ke-78. Babu fadlil mar'ati idza tasabbarat ala waladiha walam tatazawwaj. Bab pada menyatakan keutamaan bagi seorang perempuan apabila dia bersabar atas membesarkan anaknya dan dia tidak berkahwin lagi. Yang ini kelebihan ibu tunggal. Selalunya orang yang ada anak yatim, maknanya anaknya jadi yatim apabila kematian suami. Suami mati, maknanya wanita tadi dikira dia membesarkan anak yatim dia sendirilah. Bukan anak yatim orang lain, anak yatim dia sendiri. Anak tadi jadi yatim sebab pak dia meninggal. Dan ada orang yang dia memberikan kehidupan dia. Maknanya kalau sebelum ni dia ada bapak, budak tadi tu, lepas tak ada bapak, mak dia tu lah. Jadi dialah mak, dialah bapak.
Ada sebahagian tu dia berkahwin lain. Bila berkahwin lain ni, kalau istilah dia ada payung baru lah. Adalah suami baru tadi nak bantu untuk anak tadi membesar. Ada tempat berlindung lah anak tadi tu. Walaupun tak tahu lagi keadaan dia macam mana kan. Penerimaan ayah baru tu, keluarga baru tu macam mana, okey ke tak okey, tu benda yang boleh jadi sahajalah, ya, berlaku. Ala kulli hal, ada keadaan isteri ni tadi, balu ni tadi, lepas meninggal suaminya kahwin lain, dan ada keadaan mereka memilih untuk tidak kahwin lain. Kekal dia sebagai balu dan dia membesarkan anak-anak yatim dia. Hadis ini menceritakan tentang kelebihan. Wabihi ilahi qala hadatsana Abu Asim an Nahas ibni Qahmin an Shaddad Abi Ammar an Auf ibni Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa imra'atun saf'a'ul khaddain wa imra'atun amat min zawjiha fasabarat ala waladiha kahataini fil jannah. Daripada Auf bin Malik, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku dan seorang perempuan yang berbintik-bintik hitam kedua pipinya. Apa maksud tu? Saf'a'ul qaddain. Aku dengan perempuan yang ada bintik-bintik hitam di pipinya. Satu. Yang kedua, dengan seorang perempuan yang kematian suami, ya, balu. Dua golongan ini, dia bersabar atas memelihara anaknya seumpama dua jari ini di dalam syurga. Nabi bagi isyarat dua jari. Nanti aku dengan wanita ni, sebab dia sabar besarkan anak dia, nanti dalam syurga aku macam ni dengan dia. Maksudnya rapat kedudukannya, dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kedudukan Nabi dalam syurga macam mana. Ya, maknanya orang ini amalan dia tadi adalah amalan yang paling besar, iaitu sabar membesarkan anak. Rupanya besar pahala membesarkan anak. Jadi apa maksud perempuan yang berbintik-bintik hitam kedua pipinya tadi? Orang yang bintik hitam ni, perempuan kalau dia rajin make up, memang biasanya perempuan sinonim lah dengan make up, kan? Tak nampak lah kulit tu, nampak apa kita panggil? Flawless. Kulit dia tu nampak flawless. Sebab apa? Sama ada memang maintenance bulanan dia macam tu. Dia ada skincare dia. Setiap bulan tak kurang RM4,000, RM5,000. Laki kaya tak apalah. Kan ada artis orang tu dia kata dia punya maintenance skincare dia je sebulan RM100,000 kan. RM100,000. Banyak nak kena buat tu. Nak buang lubang hitam dekat sini, nak buang bulu hidung, hidung nak bagi kekal mancung, bulu kening punya pensil 2B, 3B, 4B, banyak lah. Banyak. Muka ni nak jaga badan muka, RM100,000 sebulan. Jadi kalau orang dia ada dua, dia ada duit, dia ada masa, dia akan boleh jaga cantik badan dia, orang perempuan. Ada salah satu je tak jadi juga. Duit ada, tak ada masa, tak sempat. Tak sempat juga. Nak pergi salon rambut. Salon rambut je duduk situ menghadap 3 jam nak menghadap rambut dia. Cuci, basuh, bla bla bla. Habis masa 3 jam. Cerita orang besarkan anak kecil ni, dia ada masa tak? Itu je. Orang yang tak ada suami nak bantu, kemudian dia sorang-sorang besarkan anak. Anak pula bukan seorang. 3 orang, 4 orang, kecil-kecil, sekolah lagi semua. Ada yang menyusu pula lagi, ada yang ni. Jadi macam mana seorang mak tadi nak jaga 3 orang anak kecil, dia tak sempat nak memikirkan tentang diri dia sendiri. Jadi kulitnya pun jadi kusam. Itu yang maksud ada wanita yang ada bintik-bintik hitam, maksudnya apa? Dia mengabaikan kecantikan diri dia sendiri sampai orang nak tengok pun. Dia biasa kalau istilah kita hari ni apa? Janda berhias. Janda meletop. Apa-apalah. Dia kalau janda yang cantik-cantik lagi ni,
umurnya pun masih muda lagi, kalau suaminya mati, tak berapa lama, confirm lepas tu akan ada orang masuk Minang. Sebab apa? Sebab masih cantik. Kan kalau umur dah lanjut pun tak kisahlah, tapi pandai jaga diri, pandai jaga muka apa semua, kan make upnya pandai make up, orang tertarik. Orang boleh jadi tertarik. Jadi tak lama orang masuk Minang, kahwin baru. Tapi kalau kain batik pun pakai sengit sebelah, kan, tudung pun herot-herot. Pasal apa ni? Hak duduk sebelah kendong anak, sebelah kiri tangan goreng ayam, hak tu anak berlari tengah panjat, terjun dalam longkang depan tu, kejar pula. Letih dia tu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dia tak sempat jaga diri lah. Itu istilah dia. Dia pun tak sempat nak jaga diri. Jadi keutamaan yang diberikan sehingga dia bersabar ialah kadang-kadang dia pun ada keperluan dia juga. Seorang wanita pun dia ada keperluan dia juga, nafsu dia dan sebagainya. Tapi disebabkan dia memikirkan anaknya, dia melupakan perihal perkahwinan yang sepatutnya dia bagi kepada diri dia sendiri hanya kerana nak membesarkan anak-anaknya. Maka sabar dia tu tadi diberi balasan yang besar ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia diberi kedudukan yang rapat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. So hadis ni motivasilah untuk balu-balu yang struggle untuk besarkan anak, dan dia kata saya pun tak berani nak ambil risiko. Contoh kan, kadang-kadang kalau kahwin baru, saya pun tak tahu suami saya ni mungkin tak boleh terima anak-anak saya. Jadi banyak benda yang dia fikirkan, akhirnya dia kata tak apalah, saya sabar je lah. Saya carilah kerja macam mana pun untuk besarkan anak-anak. Dan kita pun kalau dapat tahu ada orang-orang macam ni, kita cuba bantulah. Kita cuba bantu kan. Dah kita pun tahu dia tak mampu untuk dia telah memilih untuk tidak berkahwin lagi. Jadi kita bantulah anak-anak dia dan sebagainya. Dan hadis ni bukan kempen untuk anti kosmetik lah. Orang perempuan dia memang macam tu lah. Dia untuk cantik, dia memang kena make up. Kan begitu. Make up untuk suami lah. Bab 79. Babu adabil yatim. Masuk Zuhur 1:23. Wabihi ilahi qala haddathana Muslim qala haddathana Syu'bah an Shumaisah al-Atakiyah qalat dzukira adabul yatim 'inda Aisyah radhiyallahu anha faqalat inni la adribul yatima hatta yanbasit. Daripada Shumaisah al-Atakiyah, dia berkata, disebutkan tentang mendidik anak yatim di sisi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Sayyidah Aisyah berkata, sesungguhnya aku memukul akan anak yatim sehingga dia tertiarap. Mukul anak yatim sehingga dia tertiarap. Jadi kena hati-hatilah baca hadis. Kita baca hadis macam ni, tengok ganas juga Aisyah ni. Pukul anak yatim pun sampai tertiarap. Jadi kena faham maksud yan basit itu. Tertiarap tu maksudnya bukan dipukul dengan kasar sampai dia jatuh tertiarap. Tertiarap ni adalah keadaan seseorang yang apabila dipukul terkesan pada hatinya. Bila terkesan pada hatinya, maka dia menerap. Kalau istilah kita hari ni merajuk. Bukan sebab pukul kuat pun. Kadang-kadang kita nak tegur anak tadi kan. Anak tu anak kecil, bukannya nak ambil getah paip. Kita lebih budak 2 tahun. Lebih pakai getah paip, tahulah apa yang jadi. Memang teruklah budak tu. Dia budak 2 tahun, 3 tahun ni kita panggil, nak ajar dia adab. Kan nak ajar dia adab. Makan tak basuh tangan contohnya. Nak ajar dia supaya dia makan nak basuh tangan. Banyak kali cakap tak jalan, panggil dia. Sini jap. Mai sini tangan tu. Makan tangan kiri lagi. Kan mak cakap syaitan yang makan tangan kiri. Jangan makan tangan kiri. Nabi suruh makan tangan kanan. Ambil tangan dia tu, kita pun ambil pen sebatang kan. Ni tangan ni jangan makan lagi. Pap. Biasa ni. Pap. Ambil pen aja sebatang. Pap. Budak tu tadi kena tu menangis.
Menangis. Maknanya apa? Bukan pukulan tu. Tapi kesan dia teguran tarbiyah kepada hatinya. Sampai dia menerap. Kalau istilah menerap dalam hadis ni tu, maknanya dia terasa. Jadi kata Aisyah, aku didik anak yatim ni, aku pukul je. Pukul. Tapi pukul itu bukan pukul yang menyeksa. Tapi pukul yang memberi kesan tarbiyah. Supaya dia tak rasa lagi benda tu dia buat main. Macam kena pada anak saya baru ni lah, kes bully dekat sekolah. Budak darjah 5 tumbuk anak saya darjah 4. Tumbuk sampai malam tu anak saya tak boleh tidur, sesak nafas. Kita ingat apa benda dah retak ke apa ke. Anak saya kecil je, budak tu besar. Bawa pergi cek, Alhamdulillah tak ada apa, X-ray apa semua okey. Tapi doktor nasihatkan kena bagi tahu pihak sekolah. Sebab takut budak tu buat lagi pada orang lain, ataupun takut ada trauma ke apa ke. Memang trauma kejap lah, anak saya takut nak pergi sekolah. Benda tu ada efek. Jadi saya bagi tahulah cikgu. Bagi tahu cikgu disiplin, minta ambil tindakan tengok supaya budak ni tak ulang balik. Jadi cikgu disiplin pun buat siasatan. Bila buat siasatan, anak saya tak berani lagi pergi sekolah. Tapi cikgu panggil dululah budak yang buat tu. Panggil dulu budak yang buat. Budak tu bohong. Dia spin cerita. Dia pusing. Baik punya mesin basuh. Dia salahkan anak saya. Dia kata anak saya yang halang dia daripada masuk ke kelas. Jadi dia cuma nak masuk ke kelas, dia rempuh saja. Dia tak tengok pun apa yang berlaku apa semua. So dia pusing cerita seolah-olah anak saya yang salah. Jadi cikgu pun dia kena dengar dua-dua side juga. Dia tak boleh ambil side saya saja. Side anak tu sendiri dia kena tanya juga. Ini mencabar lah kan. Cerita psikologi budak-budak lagi apa semua. Jadi nak dijadikan cerita, dah panggil semua saksi siasatan, pendek kan. Kantoi lah budak tu. Memang akhirnya memang dia buat lah. Memang dia buat. Cikgu panggil rotan. 2 kali rotan. Sekali rotan pasal tumbuk orang. Sekali lagi rotan pasal tipu cikgu. Kamu dah buat salah, lepas tu kamu tipu cikgu. Menangis-nangis lah budak tu. Nangis-nangis. Jadi ceritanya apa? Tarbiyah. Kalau dibiarkan, mungkin dia rasa tak salah perbuatan tu. Kita pun bagi tahu cikgu tadi, malas lah asalnya nak panjang-panjangkan cerita kan. Tapi bagi tahu cikgu sebab takut dia buat pada orang lain. Dan memang kita dengar adalah 2-3 orang jugalah yang kena lah. Kan, tak pasal-pasal ambil songkok baling udah tingkat atas, tingkat 3. Budak darjah 1 dia buat macam tu. Jadi suka. Kalau dia tak rasa salah dan tak dibagi pengajaran, dia akan rasa tak ada apa-apa benda ni. Jadi itu tujuan dia. Tapi itu susah jugalah kan. Berhadapan dengan psikologi dan sebagainya. Ala kulli hal, sedikit pukulan tadi yang bukan tujuan untuk menyeksa, itu adalah dibenarkan. Supaya dia menyesal kan. Supaya dia ada rasa menyesal. Dan itu akan jadi benda yang dia ingat lah. Kita pada hari ni pun kalau benda-benda salah kita buat, kena hukum tu dekat sekolah, sampai hari ni pun kita ingat lah. Kan. Cikgu yang cubit perut kita ni 360 darjah. Dia Swiss kan. Dia picit tu dia pusing. Kita pun terikut ni pusing. Sakit cikgu, sakit. Time buat fikir tak? Tak fikir. Sampai hari ni kita ingat namanya. Kan? Dan hari ni kita jadi orang berkat ditegur macam tu lah. Tahu benda tu salah. Tapi yalah, kena bersederhana lah. Macam saya sebut lah. Kedua-duanya amanah. Tarbiyah pun ada amanah dia. Berlembut pun ada amanahnya. Satu lagi, bab 80, babu fadli man mata lahul walad. Bab pada menyatakan siapa yang kematian anak. Wa bihi ilahi qala hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Ibn Shihab an Ibn al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamutu li ahadin minal muslimin salasatun minal walad fatamassahun nar illa tahillatal qasam. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang daripada kaum muslimin yang 3 orang anak dia mati, lalu dia disentuh api neraka,
melainkan hanya sebentar sahaja. Maksudnya apa ni? Maksudnya bersabar dengan musibah di atas dunia merupakan salah satu bentuk kafarah kepada dosa-dosa. Sabar, musibah kan. Antara bentuk musibah dunia adalah Allah Ta'ala bagi anak, katalah berlaku, Allah Ta'ala ambil tiga-tiga. Aksiden, dia yang bawa, anaknya 3 orang duduk di belakang. Aksiden, dia hidup, 3-3 anak dia meninggal. Itu bukan senang tu nak hadapi ya, keadaan macam itu. Sedih, dia sedih. Tapi dia sabar dan dia redha. Dia kata Allah Ta'ala bagi pinjam, Allah Ta'ala ambil balik. Jadi orang yang begini, ada dosa dia nanti di hari akhirat, kalau dihitung dosa-dosanya, bila dia tengok ada keadaan dia bersabar dengan kematian anak dia tadi, iaitu musibah dunia dia, maka diberikan. Okey, baik. Okey, insyaAllah pengumuman. Baik, kita habiskan hadis tadi ya. Jadi apa namanya, kesusahan dia ataupun kesabaran dia tadi tu ya, dinilai dengan nilai yang cukup tinggi sehingga menyebabkan dosa-dosanya pun ya menjadi, kesabaran dia tadi tu jadi sebab untuk Allah Ta'ala ampunkan ya dosa-dosa dia. Dia orang yang berdosa, maknanya dia Allah takdirkan masuk neraka. Tapi masuk ke neraka, celup sekejap, Allah tengok, yang ini ada ni, amalan sabar dia ya, dengan anak dia yang meninggal dulu tu ada, dibawa keluar, dijadikan anak-anak itu sebagai syafaat ya, untuk diselamatkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita pada 10 hari bulan Muharram ini, hari Ashura, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat, dan diberikan syafaat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.